Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang pertama dan kedua pada pagi ini kita akan melihat tafsirannya setelah kita mengetahui latar belakang, tujuan dan segmen surah Al-Bayyinah pada hari yang sebelumnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة Terjemahan ayat, lam yakunil ladina kafaru, orang yang telah kafir daripada golongan ahlul kitab, wal musyrikina, dan juga orang musyrik, munfakkina, tidak akan meninggalkan apa? Kepercayaan mereka selama ini, akidah mereka dan amalan mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata, iaitu al-bayyinah. Baik, ayat ini ada beberapa ulasan ringkas. Alladzina kafaru, orang yang kafir, ini adalah panggilan umum bagi sesiapa sahaja yang menutupi kebenaran yang mereka ketahui. Kata Al-Imam Ibn Kathir, Ahlul Kitab pada ayat yang pertama itu merujuk kepada dua kumpulan, iaitu Al-Yahud, Yahudi, dan kedua adalah Nasrani. Manakala Al-Musyrikin adalah merujuk kepada sesiapa yang menyembah berhala, yang menyembah api. Mereka ini sama ada orang Arab ke bukan Arab, ia termasuk dalam istilah musyrikin. Maknanya musyrikin ni dia adalah orang kafir, Ahlul Kitab pun adalah orang kafir. Cuma panggilan yang spesifik kepada Yahudi dan Nasrani adalah Ahlul Kitab. Baik, apa maksud munfakkina? Menurut At-Tawabah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, iaitu mereka tidak akan berhenti daripada melakukan kekufuran. Mereka tak akan tinggalkan apa yang selama ini mereka yakini. Maknanya mereka tak akan berubah sehinggalah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat ni sebenarnya ada banyak taksiran daripada para ulama tafsir. Apa maksud munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinat tu? Tapi kalau kita lihat secara jelas, maksudnya orang kafir yang dua kumpulan tadi tu, maknanya mereka tak akan berubah melainkan setelah Allah kena hantar al-bayyinah dulu kepada mereka. Okay, apa itu al-bayyinah? Dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah sekali lagi menjelaskan, al-bayyinah adalah merujuk kepada hujah yang jelas yang membezakan antara kebenaran
dan kebatilan. Jadi al-bayyinah yang mereka tunggu-tunggu itu, ataupun al-bayyinah itu, al-bayyinah itu saja yang dapat memperbaiki mereka itu, ia adalah sesuatu yang akan menerangkan kepada mereka yang selama ni akidah mereka itu salah, pegangan mereka itu salah, kepercayaan mereka itu salah. Maka yang betulnya apa? Maka perkara yang dapat membetulkan itu adalah al-bayyinah. Jadi al-bayyinah ini para ulama tafsir mengatakan ia merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, dan juga boleh merujuk kepada Al-Quran. Okay. Kenapa Al-Quran menjadi Al-Bayyinah? Kerana kita tahu fungsi Al-Quran adalah menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Okay. Kenapa Nabi ini dia disebut sebagai Al-Bayyinah, yang menjelaskan kebenaran, menjelaskan kebatilan? Kenapa Nabi ini dipanggil bukti yang nyata bagi ahlul kitab? Okay. Ahlul kitab ni kita pernah ulas secara ringkas waktu kita belajar surah Al-Jumu'ah yang sebelum ini. Kita pernah berikan juga nota lampiran tentang Yahudi di dalam Al-Quran. Kenapa Nabi ni kepada orang Ahlul Kitab dia menjadi bukti yang jelas? Kerana Nabi SAW ini sudah diketahui kewujudannya dalam kitab-kitab orang Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka duk tunggu-tunggu mana Rasul yang akan datang tu. Jadi kalau mereka menunggu-nunggu tu, maksudnya mereka tunggu Al-Bayyinah tu sampai baru mereka akan beriman. Itu maksud yang pertama tu. Okey, bukti dia dalam surah Shaf ayat nombor 6. Okay, ayat ni panjang tapi saya ambil di pertengahan dia. Ini adalah ucapan Nabi Isa kepada Bani Israel. Nabi Isa dia kata ayat dia yang berikutnya kata wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nabi Isa kata aku ni datang nak memberi khabar gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang dia datang selepas aku, namanya adalah Ahmad. Jelas namanya adalah Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Mereka tak boleh terima bukti itu. Sedangkan batang tubuh Nabi itu, sikap Nabi, perangai Nabi memang dah jelas dah di dalam kitab orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan mereka kenal Nabi ni. Seperti mana surah Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba. Orang yang kami telah berikan kitab. Ya'rifunahu. Mereka kenal Nabi SAW ini. Kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Okay. Dalam satu ayat lain, kita ambil surah Al-A'raf ayat 157. Ayat ni kita pernah nukilkan waktu kita belajar suratul Asri dulu. Allah mengatakan Nabi SAW ni nama dia, karakter dia tu sudah tertulis di mana? Maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Sudah termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka.
Cuma saya tak nak baca lah maklumat dalam kitab perjanjian lama dan baru. Ada maklumat tapi saya tak nak nukilkan lah. Cukup dengan Quran memberi tahu di dalam ayat ni. Tertanyalah tak? Maksudnya maksud ayat ni kena terangkan bahawa mereka ni sebenarnya menunggu-nunggu Ahlul Kitab ni, mereka menunggu-nunggu al-bayyinat tu sampai. So mereka menunggu-nunggu ni untuk mereka apa? Untuk mereka mengamalkan mana yang betul. Okey. Satu lagi ayat boleh tengok dalam suratul Baqarah ayat 89 membuktikan mereka ni memang tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu siapa? Tengok ya. Mereka kata apa? Mereka selalu doa. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Dan ketika datang kepada mereka Ahlul Kitab, sebuah kitab daripada Allah yang mengesahkan apa yang ada pada mereka. Maksudnya ketika mana Quran sampai, Quran mengesahkan apa yang benar pada kitab sebelum mereka, kitab Taurat, sedangkan sebelum mereka itu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan ke atas orang kafir. Maksudnya Ahlul Kitab ni mereka ni menanti-nanti mana Rasul akhir zaman tu. Jadi saya sebutkan maklumat ini untuk menerangkan salah satu tafsiran ayat pertama tadi itu, iaitu mereka hanya akan berubah setelah datangnya al-bayyinat itu. Al-bayyinat salah satu maksudnya adalah Rasul. Maksud kedua adalah mereka memang takkan berubah selagi mana al-bayyinat tu tak sampai. Maksudnya al-bayyinat sahajalah yang boleh merubah mereka. Faham tak? Ada dua tafsiran pada ayat itu. Okay. Jadi selesailah untuk keterangan ayat yang pertama. Moga-moga jelaslah. Okay. Dalam ayat yang kedua diterangkan sebenar-benarnya al-bayyinat itu apa. Walaupun kita dah tahu ulasan Dr. Wabah Zuhaili sebentar tadi, kita baca ayat yang kedua. Rasulun minallah yaslu suhufan mutahharah. Ayat yang kedua diterangkan al-bayyinah itu apa? Rasul minallah, iaitu seorang rasul, utusan yang dihantar oleh Allah. Rasul yang dihantar oleh Allah tu dia buat apa? Yatslu, yang sentiasa membacakan. Yatlu tu tilawah, yang selalu membacakan kepada mereka apa? Suhufan, lembaran-lembaran, yang lembaran-lembaran itu sifat dia apa? Mutahharah, yang suci. Jadi ayat ni kedua ni menerangkan al-bayyinat yang mereka tunggu tadi tu, dan hanya al-bayyinat tu saja yang dapat mengubah mereka, iaitu Rasul dari Allah, seorang Rasul ni, dan Rasul tu pula dia membacakan lembaran-lembaran suci. Okey, apa tu suhuf? Suhuf adalah bilangan banyak bagi kalimah sahifah, yang bermaksud sesuatu yang ditulis. Kalau banyak sahifah, suhuf. Kalau suhuf tu dia dah dikumpul tu jadi mushaf. Suhuf ni dia helaian. Yang kita duk pegang tu, yang kita ada pada kita, dia panggil mushaf, iaitu lembaran-lembaran yang telah dikumpulkan.
Maknanya Nabi dulu, pada zaman Nabi, mana ada Quran yang dah dibukukan seperti hari ini. Kan dulu Nabi apa? Membaca daripada apa? Kulit-kulit kayu, kan? Pada lembaran-lembaran. Sebab dia tidak ada satu Quran seketul macam hari ini. Tu yang Tuhan kata, Rasul itu daripada Allah membaca lembaran-lembaran. Sifat lembaran itu apa? Suci. Suci itu apa? Bersih daripada kebatilan, kesesatan dan kedustaan. Jadi Rasul, jadi al-bayyinat yang ditunggu-tunggu ataupun al-bayyinat sahajalah yang boleh mengubah pegangan mereka itu, iaitu Rasul. Yang Rasul tu membaca apa? Membaca lembaran ada tulisan lah dalam tu yang ia bersifat apa? Perkara yang benar, bukan perkara yang batil, bukan perkara yang sesat. Kita akan sambung nanti ayat yang ketiga. Lembaran-lembaran itu ada maklumat apa? Kita cuma dapat tahu hari ini sampai ayat yang kedua, Rasul itu membaca lembaran-lembaran suci. Tapi penerangan lanjut, dalam lembaran itu tertulis apa, ada maklumat apa, itu kita kena sambung keesokannya. InsyaAllahnya kita akan sambung, insyaAllah. Baik, moga-moga kita dapat memahami ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. InsyaAllah kita sambung nanti ayat yang ketiga. Kita sudahi dengan tasbih penghapus dosa, tasbih kafarah, dan kita berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.